Time tengah borak tu, tak, waktu tu berdiri, masing-masing berdiri, maksudnya tak duduk lah, borak sambil berdiri nak masuk bilik kan. Time tu si Hasanah ni rasa macam ada something tarik kain dia tau, bahagian bawah dia punya kaki. Hai, Assalamualaikum, ahlan wassalam, konnichiwa dan selamat datang daripada Intai Jaga Channel, which is Take a Pic Channel sebelum ni. Okey, kepada yang tak tahu, nama aku A dan kisah hari ini, kisah benar hari ini bertajuk Hotel Part 2. Okey, kepada mana-mana yang belum tengok lagi video hotel sebelum ni, korang boleh tengok yang aku akan attachkan link ni dekat mana-mana dalam video ni. Okey, harap tak ada apa-apa lah kan. Okey, sebelum kita mula, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini adalah hotel part 2. Part 1 kita stop dekat abang aku terjaga daripada tidur dan dia tengok kiri kanan tak ada benda budak umur 4 tahun yang warna hijau tu dan perempuan mencangkung dekat atas kepala Kamal ataupun Ahmad. So dia terjaga waktu tu. Dia tahu kawan dia ni tidur mati tau. Si Kamal ni memang tidur mati. So dia tak nak kacau dan semua orang tahu dia orang penat waktu tu. So dia tak nak kacau lah. Dan dia terjaga pukul 4 lebih. Maksudnya tadi dia tidur pukul 2 lebih kan. Selepas dengar bunyi budak berlari dekat koridor tu, which is tingkat 7 dia ni. Si Hasanah dengan Balkis tingkat 9. Ingat Okay, so dia terjaga pukul 4 lebih. Dan dia rasa macam nak cakap dengan someone. Lepas tu dia nak tahu sama ada kawan dia pun kena kacau ke tak. I don't know, maybe dia nak someone untuk talk to, someone untuk dia bercakap. So abang aku call si Hasanah. Tak tahulah, maybe terfikir nak call, I don't know. Abang aku call si Hasanah. Gamble je, maksudnya dia angkat ke tak, tak kisahlah, janji nak call je, nak tanya diorang okey tak, macam tu kan. Atau ada apa-apa gangguan tak yang kena kan, ataupun dia seorang je yang rasa kan. Okay, lepas tu dia call si Hasanah. Tutut. Dia call, okay. Hello Hasanah? Kau dah tidur ke? Dah. Kenapa? Aku nak tanya je, kau okey tak? Okey apa pula ni? Masuk kau? Taklah, aku nak tanya je. Macam ada ke benda pelik-pelik jadi ke apa ke? Tak tahu lah, aku tanya je, saja je. Apa benda ni? Aku tak faham. Kau ada something jadi ke? Tak ada. Tadi aku macam tadi sebelum tidur tu pukul 2 lebih tu aku tak boleh tidur lah lepas balik steamboat tu. Lepas tu aku sebelum aku tidur tu aku dengar macam ada budak-budak lari dekat koridor. Tapi tu tak ada apa-apa lah. Lepas tu budak lari dekat koridor. Tak, sekarang ni budak lari. Ui, aku pun dengar tu. Kau serius lah? Kau pun dengar? Pukul 2 lebih kan? 2 lebih. Sebab aku pun sebenarnya tak boleh tidur. Aku baru tidur pukul 2 lebih tu. Aku dengar juga ada budak lari kat koridor. Tapi aku tak fikir apa lah. Kau pun dengar budak lari tu? Ya lah, aku dengar. Asal? Tapi pelik lah. Sebab aku, ya lah, kau kan tingkat 7, aku tingkat 9. Macam mana budak tu boleh berlari dekat koridor pada waktu yang sama dekat tingkat 7 dan tingkat 9 weh? Tak logik tu. Kau biar betul. Tak apa. Tapi tak, sebenarnya aku bukan nak cerita yang tu. Aku nak cakap yang aku, lepas tu abang aku pun ceritalah dekat si Hasanah ni semua benda yang terjadi dalam mimpi dia tu malam tu, yang dia baru terbangun. Tapi bila dia bangun, dia tengok tak ada apa-apa dekat dalam situ. Bla 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 bla. Si Hasanah ni dah ngantuk, si abang aku pun dah ngantuk. Lagipun benda-benda macam ni kalau baru jadi lepas aku cerita kan, macam dalam malam 4 lebih tu malam lah kira, maksudnya pagi tapi tak pagi lagi, tak subuh lagi. So benda tu agak scary lah kalau nak cerita kan. Si Hasanah ni cakap sambunglah besok macam tu kan. Dia dah tidur macam tu kan. Lepas tu abang aku pun sambung tidur. Dia matikan call, lepas tu dia tidur. So besoknya
Okay, ni sambungannya. Besoknya diorang pun pergilah jalan-jalan seperti yang dirancang dekat tempat-tempat yang menarik and stuff kan. Okay, waktu diorang jalan-jalan tu, bila ada masa senggang sikit, waktu ada free sikit, si Hasanah ni buka cerita. Dia cakap dengan abang aku, sebab kan dah siang kan sekarang, so dah tak takut sangat lah. Lagipun bukan dekat dalam hotel tu, waktu tu diorang dekat luar kan, tengah jalan-jalan. So dia cakap lah, dia buka cerita, sebenarnya kan abang aku dah cerita kan, yang dia nampak dia budak anak hak tu lah, kiranya budak hijau rambut panjang tu, dekat dalam hotel tu. Lepas tu si Hasanah cerita, waktu malam sebelumnya, malam yang sama, abang aku mimpi dan dengar budak berlari dekat koridor tu. Selepas orang bayar pada steamboat tu, sebelum diorang masuk bilik masing-masing, 4 orang ni duduk dekat lobi tau, sambil borak-borak. Time tengah borak tu, waktu tu berdiri, masing-masing berdiri, maksudnya tak duduk lah, borak sambil berdiri nak masuk ke bilik kan. Time tu si Hasanah ni rasa macam ada something tarik kain dia tau, bahagian bawah dia punya kaki, dekat bahagian betis tu, macam tu lah. Dia rasa ada something tarik-tarik. Lepas tu dia ingatkan si Balqis ni yang tarik kain dia, kain seluar dia, kain ke tak kisahlah kan, yang tarik dia punya bahagian betis tu punya kain. So dia ingatkan Balqis tu yang tarik dia punya kain. Lepas tu dia macam, apa? Dia pandang Balqis yang tu yang macam, apa? Kau nak apa? Macam tu kan. Lepas tu masalahnya time tu Balqis duduk jauh tau dengan dia. Bukanlah jauh gila, tapi Balqis tu lebih kurang sama tinggi je dengan dia. Buat apa dia nak tarik betis Hasanah? Like tak faham apa isu ni kan. Macam Hasanah ingatkan mati-mati Balqis tu tarik kain dia, macam tarik-tarik yang macam panggil kan, macam tarik-tarik daripada bawah, macam tarik-tarik macam tu kan. Lepas tu macam, apa dia? Masa Balqis macam, apa? Macam tak ada. Macam, tapi waktu tu diorang berempat dia tengah berborak sama-sama, so macam tak fokus sangat lah siapa yang menarik siapa, apa nak bualkan lagi, macam tak fokus lah dia punya surrounding lah, macam tu. Tapi time tu memang dekat lobby hotel tu memang dia rasa ada something or someone tarik kain dia bahagian bawah. Bila dia tahu yang bukan Balqis yang tarik dia punya kain, so dia abaikan je lah benda tu. Dia macam tak fikir apalah, sebab time tu diorang berempat, so tak adalah seram sangat. Lepas tu si Hasanah ni ceritalah dekat abang aku apa yang terjadi waktu malam dekat lobi tu. Dan aku macam, oh iya ke? Tak tahu pula yang tu kan. Cuba kau bayangkan, macam like just imagine, kau bayangkan kau rasa kawan kau yang tarik kain kau, tapi kawan kau tu sama tinggi dengan kau, dan kenapa dia boleh tarik kau punya kain dekat betis, bila dia boleh tarik je baju kau ataupun cuit kau dekat bahu? I mean, isn't that easy? Bukankah benda tu lagi mudah? Like kau berdiri sama, kau tarik-tarik macam, buat apa nak tarik, nak tunduk, nak tak tarik, aku tak faham. Tapi just fikir logiknya. So mungkin malam tu, ini hipotesis aku lah kan, ataupun hipotesis dorang yang mana boleh diterima masuk akal. Malam tu actually budak hijau rambut panjang tu, anak hak tu, aku panggil dia anak hak lah sebab hak kan hijau. Lepas tu tak tahu benda ni daripada mana, dan most probably kemungkinan besar benda tu dekat hotel tu, like the origin, tempat asal dia dekat hotel tu budak. So kita anggap anak hak ni adalah anak hotel tu punya. Sebabkan you know, sekarang kan musim PKP. Tak musim PKP. Sekarang dah habis sekarang PKP. Maksud aku sebelum ni kan musim PKP. So sekarang ni baru dia nak open semua benda, tempat pelancongan and stuff. So tempat-tempat pelancongan yang dah lama kosong mula berisi semula. So kau bayangkanlah, rumah pun kalau 3 hari tak ada orang mendiami, dah mula start ada benda-benda pelik-pelik nak mengsinggahi. Apa benda ayat aku ni? So kalau kau tinggalkan satu-satu tempat tu lama-lama, banyak je benda yang tumpang, faham tak? So tak mustahil juga dengan tempat hotel tu. Dan tak tahulah budak tu, anak hak tu mungkin yang asal kat situ ke, ataupun dia tumpang ke, tak tahu. Tapi budak tu seram. Dan nama pun budak kan, mestilah kacau orang. Budak kan tak fikir apa. Macam tu lah. Lepas tu baru abang aku tahu macam si Hasanah dengan Balqis pun kena kacau juga. Tapi more tu Hasanah lah, sebab Kamal pun sebenarnya tak rasa apa-apa waktu dekat hotel tu. Kamal kan tidur mati. Dan abang aku yang kena kacau lah kiranya waktu dekat hotel tu. Lepas tu si Hasanah ni cerita lagi tau, waktu diorang dekat hotel tu, first masuk,
hari Isnin tu, kan diorang masuk hari Isnin kan, diorang check in hari Isnin, abang aku check in hari Ahad. Diorang check in hari Isnin tu, first masuk bilik tu, si Hasanah ni ada bau something tau. Kalau korang tak tahu, tempat yang pelik, like tempat yang haunted, tempat yang berhantu, dia akan like ada bau something tau, bau yang tak sedap ataupun bau wangi ke tak tahulah, tapi selalunya bau yang pelik. Macam kalau korang tengok video aku bab sewa sebelum ni, kalau korang tak tahu, aku akan attach dekat video ni. Dia akan ada bau macam hangir tau, like bau yang pelik lah. It's all depends dengan tempat tu sendiri. Semua tu bergantung dekat tempat tu sendirilah, sama ada pelik ke tak pelik ke bau tu, terpulang dekat korang sendiri dan nak nilai. Tapi dulu aku dekat rumah sewa tu, aku ada bau hangir first aku masuk tempat tu. Kalau korang nak tahulah, first masuk tempat tu, first dijakkan kaki sambil baca bismillah tu, time tu kalau korang bau something, maksudnya betul lah benda tu pelik pada pendapat aku. Okay, pada pendapat aku. Kalau korang ada pendapat lain, boleh komen dekat bawah. Okay, time Hasanah first masuk dengan Balqis dekat dalam bilik tu, dekat tingkat 9 tu, dia ada bau something basi tau. Macam bau muntah bayi yang dah masam tu, muntah bayi yang dah basi, muntah bayi yang tak ada bersihkan, lepas tu baunya terperap. Macam tu, bau basi, bau muntah basi dekat dalam bilik tu. First masuk dalam bilik tu. Lepas tu si Hasanah ni tanya Balqis, asal macam bau susu, asal macam bau susu basi macam tu kan, bau tak susu basi macam tu kan. Lepas tu si Balqis tu cakap macam, bau macam tu, macam macam. So dorang ignore benda tu dan dorang anggap itu maksudnya macam kesilapan teknikal ataupun benda yang housekeeping tak basuh ataupun tertinggal nak basuh kat dalam bilik tu, mungkin kan. So bila balik tu, sebenarnya Balqis ni bagi tahu balik dekat Hasanah, dia tak bau pun benda tu. Yes, bau muntah tu, bau muntah bayi yang basi tu, ataupun bau apa-apalah yang pelik yang si Hasanah ni bau, Balqis tak bau pun. Dia kata time tu dia cuma sedapkan hati. Dia cakap iya je, dia cakap dia bau sebab kalau si Hasanah bau time tu tapi Balqis tak bau, so mestilah Hasanah ni takut. Dan kalau Hasanah ni takut, Balqis pun takut sekali. Dan diorang tak boleh tinggal dalam bilik tu sebab dua-dua takut. So untuk sedapkan hati, si Balqis ni tipu si Hasanah, cakap dia pun bau benda yang sama. So diorang bolehlah anggap benda tu kesilapan housekeeping kat hotel tu. So diorang pun boleh tidur dalam bilik tu dengan nyenyak. Rasanya lah nyenyak lah kot. So waktu tu diorang dalam balik tau. So si Balqis ni barulah ungkapkan apa yang dia tipu dekat si Hasanah ni. So si Hasanah ni macam, lah ya ke? So aku seorang je yang bau? Macam daripada ceritanya macam tu lah gayanya kan. So tak tahu sebenarnya tu bau apa, dari mana datangnya. Mungkin budak anak hak tu ke yang muntah, I don't know. Mungkin bau muntah dia ke. Tapi macam benda tu pelik lah. Mungkin tak tahulah sebab abang aku pun baru first time menginap dekat hotel tu. Dan diorang cuma nak enjoy diorang punya holiday, but somehow macam mana tadi jadi macam tu kan. So nak buat macam mana kan. So itulah pengalaman abang aku dan kawan-kawan dia sewaktu bercuti dekat Cameron Highland Pahang. Jangan tanya aku hotel kat mana Okay, so aku pun tak ikut. Dan aku tak boleh bagi tahu pun. Okay, so sampai sini je lah part Cameron, which is bab hotel. Ada 2 je. Aku takkan buat macam bab sewa aku punya, sebab banyak sangat chapter dan aku rasa korang pun mesti macam penat nak baca ataupun nak tengok banyak-banyak. So tak, aku bukan sengaja nak buat bab sewa tu panjang-panjang sebab cerita ni memang banyak. Memang kita orang dihantui sepanjang 5 bulan tu. Aku nak buat macam mana? So aku share je lah kat korang. Asal nak emo kan ni kan. Aku tak emo. Sharing is caring, caring is loving, loving is passion, passion is my YouTube channel Indah Jagat Tiber. Okay, so aku end video ni sampai sini. Next video aku cerita lagi. Okay, as long as kita yakin, selagi kita yakin dengan Allah, Allah pasti akan tolong kita. Okay, percaya benda tu. Okay, so
Sesuatu yang baik itu datang daripada Allah dan sesuatu yang jahat itu disandarkan kepada aku sendiri. Intai jagat wujudnya memanggil curiga.